Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bertemu kita kembali dalam subjek reka bentuk dan teknologi yang mana kita akan bincangkan berkenaan dengan tajuk proses penghasilan produk, perencanaan idea dan juga melakar produk. Okey, apakah produk yang kita hendak hasilkan hari ini, iaitu kereta idamanku, yang mana murid perlu melakukan prototype kereta untuk projek mereka. Untuk maklumat yang lebih lanjut, mari kita lihat slide yang disediakan. Okay, let's go. Pada pembelajaran pada hari ini, murid-murid dikendaki untuk merujuk buku teks RBT pada muka surat 27 sehingga 31 dan bersedia dengan buku nota untuk mencatat apa yang perlu. Tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat slide seterusnya. Sebelum kita mulakan, mari sama-sama kita lihat apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, murid dapat menyatakan proses penghasilan produk mengikut susunan yang betul. Yang kedua, murid dapat melakar sekurang-kurangnya 3 idea kereta idamanku dalam lukisan mereka. Yang ketiga, murid dapat menganalisis dengan menyatakan 3 penambahbaikan terhadap lakaran yang dilakukan. Baiklah, yang pertama kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan proses penghasilan produk. Okey, proses penghasilan produk membawa maksud susunan langkah untuk menghasilkan sesuatu produk. Jadi, kalau kita nak hasilkan apa-apa produk sekalipun, kamu nak hasilkan kereta idaman ni, kita ada langkah-langkah yang perlu untuk kita ikuti. Supaya apa? Kita baca. Menghasilkan idea yang baik, mengubah suai produk dan menambah baik produk. Dan yang ketiga, mendapat hasil yang lebih berkualiti tinggi. Cikgu beri satu contoh untuk kita sama-sama fikirkan. Contohnya, pada PKP ni lah, kita kan suka berniaga, kita perlu cari duit tambahan kan. Kita berhasrat untuk kita nak buat kuih untuk jualan di pasar malam contohnya. Jadi kuih tersebut adalah produk lah. Kuih tersebut adalah produk yang mana bila kita hasilkan kuih ni, kita lihat dulu apakah, macam mana rupa bentuk dia, macam mana saiz dia, macam mana rasa dia. Kalau perlu perubahan ataupun sekiranya kita dapat makluman malas daripada pelanggan, orang cakap macam kuih ni okey, cuma kurang manis misalnya. Okay, kita pun selaku penjual, kita menambah baik produk kita dengan kita tambahkan sedikit manisan. Dari segi corak macam mana, kita puas hati ataupun tak? Pengguna beri maklum malas, okey, saya suka dengan bagaimana produk ini, warna dia, saiz dia, bentuk dia. Cuma saya kalau boleh saya tak nak yang tebal sangat. Okey, kita sebagai penjual, kita boleh nipiskan sedikit kuih tersebut. Jadi ada langkah-langkah yang perlu untuk kamu ikuti. Okey, bagaimana langkah dia? Kita lihat slide seterusnya. Berikut merupakan proses penghasilan produk. Yang pertama, penjanaan idea ataupun menjana idea. Kita ambil contoh tadi, iaitu kuih. Okey, kuih apa yang saya nak buat? Contohnya saya nak buat kuih donat. Kita dapat idea. Okey, donat saya perlu untuk lebih unik supaya ramai pelanggan akan beli, contoh dia. Okey, menjana idea. Kita dapat beberapa idea dan kita pilih yang mana lebih kita sesuai dan juga bersesuaian dengan pelanggan kita. Seterusnya ialah melakar reka bentuk. Okay, kita buat lakaran secara ringkas macam mana produk-produk kita ni akan dihasilkan ataupun terhasil di peringkat akhir. Kita melakar, kita lakar donat kita, kita tambahkan hiasan dan juga kita lakukan sebaik mungkin. Kemudian lepas lakar, perlu untuk langkah ketiga, menganalisis, menilai dan juga menambah baik. Okey, menganalisis ni kita fikir dari segi bentuk dia tu sesuai ke tak, dari segi saiz dia sesuai ke tak. Menilai, kita nak nilai dan tambah baik. Okey, kalau bentuk dia tebal, kita perlu untuk seimbangkan. Kalau corak dia tak sesuai, kita tambah corak yang lebih sesuai. Warna, adakah warna ni pudar, adakah warna ni terlalu menonjol?
kadang-kadang warna kuih kita ni macam warna biru kan. Kadang-kadang pengguna kadang-kadang takut. Kita sesuaikan dengan warna yang lebih nampak macam harmoni lah. Okay, yang keempat, pengiraan kos. Baiklah, setelah kita dah ada lakaran, ada dah produk yang kita nak buat, kita perlu untuk kira kos supaya boleh mendatangkan, sama ada boleh memikirkan keuntungan ataupun kita hanyalah sama saja dengan pengeluaran modal kita. Jadi pengiraan kos ni perlu dibuat secara details ataupun secara terperinci lah. Yang kelima, kita dah kira kos, kita dapat sedikit keuntungan dan juga kita dapat keperluan dari segi kewangan tersebut. Kita beralih kepada proses untuk penghasilan produk. Jadi kita mulalah upah kawan-kawan kita, kita mula upah jiran kita dan juga beli mesin tertentu ataupun sebarang peralatan untuk menghasilkan produk yang kita nak jual, iaitu donat lah. Okay, dah lepas penghasilan produk ni, yang keenam, kalau dari segi kamu bolehlah membentangkan projek ini kepada guru kamu. Kalau yang menjual kuih macam situasi pasar malam tadi, yang keenam ni adalah langkah kita mula menjual. Jadi ini adalah proses yang boleh digunakan menerusi pelbagai produk. Kamu nak bina kereta boleh, kamu nak berniaga boleh, kamu nak menghasilkan macam inovasi dan sebagainya. Ini yang perlu untuk kita ikuti. Baiklah, kita pergi proses satu demi satu. Yang pertama tadi cikgu sentuh, iaitu penjanaan idea ataupun menjana idea. Kita baca sedikit. Idea perlu diterjemahkan dalam bentuk lakaran. Kenapa idea ni kita tak fikirkan, kita simpan dalam fikiran kita saja? Sebab nanti kita kemungkinan lah akan terlupa dan idea tu tak dapat dikembangkan dengan lebih berkualiti lah. Jadi kita perlu untuk catat, kita perlu untuk lukis sedikit. Baiklah, cikgu nak tanya, idea yang dimaksudkan ni berasal daripada mana? Datang daripada mana? Okay, idea ni datang daripada, yang pertama, pengalaman kamu. Kamu pernah tengok selama sebelum ni, pernah tengok kereta yang kita nampak yang melalui jalan raya contohnya. Di rumah kamu pun ada kereta. Jadi kamu selalu tengok komik pun ada juga kereta yang menarik. Movie pun ada. Itu pertama, iaitu pengalaman. Yang kedua, kamu terfikir. Terfikir dengan kamu ubah suai. Contohnya saya suka kereta yang ada dalam movie Cars contohnya. Dalam movie Cars kereta warna merah tapi saya suka warna kuning contoh. Kamu terfikir dari segi yang pertama pengalaman, yang kedua kamu punya fikiran sendiri. Yang ketiga ialah dari segi peniruan ataupun kamu nampak sesuatu tu, kamu rasa kamu nak cuba untuk aplikasikan design ataupun reka bentuk dia kepada projek kamu ni pun boleh. So jadi 3 ya. Pengalaman, pemikiran kamu dan juga peniruan ataupun adaptasi lah. Baiklah, ini adalah idea-idea yang dapat cikgu fikirkan untuk melakukan produk kereta kita. Iaitu idea pertama, nampak kereta tu dia banyak corak-corak dia. Yang kedua, design yang lebih bersegi. Kita lihat design ni lebih ringkas dan juga mudah untuk dilakukan lah. Yang ketiga, macam kereta Mr. Bean lah, yang warna hijau tu kan. Dia mempunyai depan yang macam tu dan belakang yang lebih melengkung. Jadi ini adalah 3 idea yang sempat cikgu fikirkan. Jadi cikgu nak pilih yang mana satu ya. Baiklah, di hadapan kamu ni adalah contoh lakaran yang telah siap. Sekarang mari sama-sama ikut cikgu untuk cikgu tunjukkan cara-cara untuk melakar lakaran. Kamu lihat video yang telah disediakan ni. Baiklah, sekarang cikgu akan tunjukkan cara-cara untuk membuat lakaran.
Kamu mempunyai 3 lakaran, iaitu lakaran pertama, yang kedua dan yang ketiga. Okey, mari kita lukis lakaran yang pertama dahulu. Jadi kita mula untuk melukis lakaran yang pertama. Baiklah, lakaran ni berdasarkan idea yang telah kamu fikirkan. Okay, macam kalau cikgu ni kita lihat gambar yang di sebelah kiri kamu tersebut, itu adalah idea yang pertama. Idea cikgu lukiskan bahagian badan kereta. Cikgu rasa kamu boleh buat lebih cantik lah. Cikgu secara ringkas je ni. Kita buat tingkap. Kita buat bahagian tingkap dia. Kita ikutlah macam mana idea yang pertama tu. Okay, tingkap dia. Sudah selesai, kita beralih kepada tayar dia. Dan terdapat dia macam lampu. Okay, kita buat juga. Okay, kita sesuaikan. Buat sebaik mungkin kita boleh. Okay, dah selesai. Kita tukar kepada idea yang kedua. Okay, sekejap. Oh, perlu juga cikgu ingatkan, kamu boleh gunakan pembaris ataupun alatan lengkung yang sesuai supaya kamu dapatkan lakaran yang terbaik. Sekarang lakaran yang kedua. Okay, lakaran kedua, kereta dia lebih senang dan nampak lebih bersegi kan. Jadi ni cikgu rasa antara yang paling mudah lah di antara ketiga-tiga ni. Sama juga macam kereta lain. Kereta lain dia ada lengkungan dan design ataupun reka bentuk dia lebih kompleks kan, lebih susah sikit. Kita buat tingkap dia. Kemudian dia ada juga macam siren di bahagian atas. Mungkin ni macam lebih kepada kereta ambulans ataupun kereta polis kot. Kemudian kita tambah apa yang perlu. Kalau dah selesai, kita beralih kepada idea yang ketiga. Okay, idea ketiga macam kereta ni, kereta Mr. Bean tu kan, lengkung je di bahagian belakang. Okay, kita buat sehinggalah tamat. Pastikan setiap details ataupun setiap perincian tu kita lakukan dengan kemas. Tayar dia macam mana saiz dia, kita perlu seimbangkan. Tak semestinya kamu perlu ikut macam mana yang idea cikgu ni ya. Kamu boleh gunakan fikiran kamu, idea kamu sendiri. Pastinya kereta kamu tu lebih nampak menarik. Baiklah, setelah kita membuat lakaran dan kita lihat lakaran tersebut, kita perlu untuk pilih satu daripada ketiga-tiga lakaran tersebut dan nyatakan sebab yang sesuai. Contohnya cikgu memilih lakaran yang kedua ataupun idea yang kedua daripada yang lain kerana bentuk dia yang lebih bersegi dan juga lebih menarik daripada kereta yang lain. Cikgu lebih sukakan kereta yang bersegi dan tidak mempunyai lengkung. Seterusnya, ianya nampak lebih sesuai untuk dilakukan dalam bentuk produk kerana lengkung kamu tahu agak sukar untuk dibuat. Baiklah, kita pilih idea yang kedua. Lepas tu kita analisis. Kita lihat. Okey, dari segi elemen rupa. Okey, cikgu rasa siren yang ada pada atas bumbung kereta tersebut tidak sesuai sebab ia tidak nampak seperti kereta biasa. Cikgu rasa boleh buang. Yang seterusnya bentuk dia. Okey, bentuk kenderaan ini dia seolah-olah kecil dan tidak panjang. Saiz dia, okay, saiz tingkap dia dan badan dia tidak seimbang. Jadi boleh besar, seimbangkan di antara tingkap dan juga badan. Dan juga ruang, boleh tambahkan ruang yang lebih besar kepada kereta ini. Supaya apa? Supaya lebih banyak penumpang dan juga lebih banyak muatan boleh diletakkan di dalam kereta ini. Ini merupakan cara-cara untuk bagaimana kamu nak menganalisis produk kamu. Seterusnya kita fikirkan cara-cara apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan berdasarkan analisis yang telah
dibuat. Mari sama-sama kita lihat slide seterusnya. Ini adalah maklumat hasil daripada analisis yang telah dilakukan. Jadi kita lihat apakah contoh penambahbaikan yang boleh kita buat. Okay, yang pertama, kita cakap di rupa siren tidak sesuai yang baiklah, kita tambah penambahbaikan dia. Kita boleh buang siren, tambahkan lampu depan dan lampu belakang dan pemegang pintu, sebab dia tak ada ketiga-tiga benda tersebut lah. Jadi bentuk kenderaan ini tidak panjang. Kita boleh panjangkan di bahagian belakang dia kerana belakang ni sangat kecil. Tambahkan belakang supaya boleh dapat banyak muatan boleh letakkan. Saiz tingkap yang agak besar. Kita perlu untuk seimbangkan saiz tingkap dan bahagian kereta badan dan ruang kereta yang kecil. Panjangkan di bahagian depan dan juga belakang kereta supaya seimbang. Ini adalah cara-cara ataupun penambahbaikan yang dicadangkan pada kereta kita ini. Kita dah analisis, kita sudah buat cadangan penambahbaikan. Seterusnya kita perlu untuk mengubah suai lukisan asal dan menjadikan kereta itu lebih nampak menarik. Mari kita lihat video yang telah disediakan untuk penambahbaikan kereta kita. Baiklah. Setelah kita menganalisis dan melakukan penilaian, kita dapati beberapa kelemahan dan juga perlunya penambahbaikan. Jadi, kita dah senaraikan tadi. Baiklah, sekarang kita nak ubah suai lakaran yang sedia ada supaya mengikuti penambahbaikan yang kita dah cadangkan. Jadi, mari sama-sama kita lihat penambahbaikan yang perlu dilakukan. Yang pertama, dari segi elemen rupa, kita katakan tadi bahawa tidak sesuai kan. So, kita kena ubahlah, kita padam. Kita padam dulu. Kita buang dia. Jadi, penambahbaikan yang kita cadangkan tadi ialah kita tambahkan lampu depan, lampu belakang dan juga pemegang pada pintu. Kita tambah lampu dulu. Kita tambahlah lampu macam mana. Sekalipun lah. Lampu belakang. Alright. Jadi sekali lagi ialah pemegang pintu. Kita buat dekat sini. Kita buat dua lah. Bahagian itu. Seterusnya dari segi bentuk, kenderaan ini nampak seperti sangat kecil. Kita perlu untuk panjangkan di bahagian belakang ni kerana sangat kecil supaya bila kita ada ruang belakang yang lebih besar, jadi kita boleh letak barang-barang kita ataupun kereta itu akan nampak lebih seimbang dari segi yang depan dan juga yang belakang. Jadi kita ubah. Kita padam lagi. Kita buat, kita panjangkan dia saja. Panjangkan. Alright. Alright. Kita letakkan tadi lampu belakang kita. Lebih kurang macam ni lah. Jadi kereta ni akan nampak lebih panjang. Tak apa yang kamu lakukan lah. Kita cuba adjust bagi nampak lagi nice. Seterusnya dari segi saiz, lakaran yang pada awal tersebut mendapati saiz tingkap dia lebih besar daripada saiz badan kereta. Jadi kita kena ubah supaya lebih seimbang. Jadi kita padam sikit lah. Kita padam sikit. Kemudian kita cuba untuk seimbangkan supaya tingkap ni tak nampak terlalu besar. Tingkap dah okey. Lagi satu elemen yang penting ialah elemen ruang yang mana kita perlu untuk adjust di bahagian, cikgu rasa bahagian depan sikit kita besarkan sikit lagi.
Okey. Jadi ini adalah contoh penambahbaikan yang boleh kita lakukan daripada lakaran yang asal. Cikgu rasa kamu boleh buat lebih cantik dan juga lebih baik daripada ini. Perlu difikirkan juga pada masa yang sama, pastikan kereta yang kamu hasilkan ni kamu mampu untuk lakukan dalam bentuk projek. Jangan kita terlalu susah, kita buat lakaran yang terlalu macam complicated ataupun terlalu sukar, yang menyebabkan bila kita nak buat projek nanti, kita tak boleh nak tiru seakan-akan lakaran kita. Jadi lakaran yang lebih simple ataupun lebih ringkas dan juga sesuai, itu adalah yang terbaik. Cikgu harap kamu boleh faham dengan penerangan yang telah diberikan sebentar tadi. Itu adalah cara-cara untuk melakukan pengubahsuaian terhadap penambahbaikan yang telah dicadangkan. Kita berada di penghujung pembelajaran. Cikgu harap kamu boleh balik dan juga melakukan perkara yang sama untuk menjana 3 idea, menganalisis dan juga membuat lakaran serta pengubahsesuaian yang kamu hendak menambah baik kereta kamu itu. Kita berada di penghujung pembelajaran. Cikgu harap kamu boleh balik dan lakukan yang lebih baik daripada yang ditunjukkan ni. Cikgu yakin dengan bakat dan juga kreativiti daripada kamu. Diharapkan pembelajaran pada kali ini dapat memberi inspirasi dan juga idea terhadap projek yang kamu akan lakukan. Pada episod seterusnya, kita akan lakukan projek daripada langkah pertama sehingga langkah yang terakhir, iaitu kamu sudah pun siap Bagaimana dengan pembelajaran sebentar tadi? Sekiranya anda rasa pembelajaran itu menarik, sila like, share dan subscribe. Sebarang komen penambahbaikan maupun soalan bolehlah tinggalkan di ruang komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you. Bye-bye.